Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anak murid Ustazah. Okey, baik, insya-Allah pada video kali ini untuk subjek ibadah kita akan belajar tajuk wuduk. Okey, apa itu wuduk? Biasa kita dengar orang cakap ambil air sembahyang, air sembahyang. Okey, wuduk itu sama je. Wuduk ialah air sembahyang. Okey. Tapi bahasa asalnya ialah wuduk. Perkataan asal ialah wuduk. Okey, yang pertama, tengok yang pertama. Kita tengok pengertian wuduk. Apa itu wuduk? Okey, yang pertama, pengertian wuduk ialah membasuh atau menyapu anggota badan tertentu yang dimulakan dengan niat. Okey, membasuh dengan apa? Iaitu membasuh dengan air atau menyapu air kepada anggota badan tertentu. Okey, contoh anggota badan yang tertentu untuk wuduk ialah macam muka, kepala, tangan ataupun kaki. Contoh ya. Yang dimulakan dengan niat. Untuk wuduk ni kita perlu mulakan dengan niat, barulah wuduk kita sah. Okey. Selesai untuk pengertian wuduk. Seterusnya, tengok nombor 2 pula. Keperluan berwuduk. Kenapa kita perlu berwuduk? Apa sebab untuk yang mewajibkan kita berwuduk? Okey, sebab yang pertama ialah untuk kita solat. Tak kisahlah solat fardu seperti solat zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun subuh. Itu solat fardu. Untuk solat sunat juga seperti solat sunat duha, solat sunat tahajud, solat sunat apa lagi? Solat sunat taubat. Ya, kita perlu juga wuduk untuk syarat sah solat kita. Okey, yang kedua untuk tawaf dan yang terakhir untuk memegang Al-Quran. Sebelum kita pegang mushaf Al-Quran tu, kita perlu mengambil wuduk terlebih dahulu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada tata cara wuduk, iaitu rukun wuduk. Cara-cara berwuduk lah, senang kata macam tu. Okey, ada 6. Yang pertama, tengok yang pertama. Yang kartun hijau tu buat apa? Dia berniat. Yang sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, untuk niat ni perlu sebut atau lintaskan di dalam hati. Macam tu je cara berwuduk. Cara berniat, cara berwuduk pula. Macam tu. Niat. Lintaskan dalam hati. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Macam tu je. Okey, seterusnya yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka. Okey. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Daripada hujung jari sampai ke siku. Okey, tengok pula yang keempat. Menyapu sebahagian kepala ni. Atas kepala ni je. Okey? Okey. Lepas tu nombor 5. Membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir iaitu tertib. Tertib ni apa? Berturutan. Perlulah berturutan. Tak boleh sekejap. Mula-mula nak niat. Lepas tu basuh kaki. Lepas tu kita basuh muka pula. Maknanya dia tak tertib, tak berturutan dengan rukun-rukun yang perlu diikuti. Jadi kena ikut. Mulakan dengan niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh dua belah tangan hingga ke siku. Lepas tu basuh menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua belah kaki. Itulah makna tertib. Kita tak boleh main langgar je. Mula-mula basuh kaki, lepas tu baru nak niat. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Okey, faham? Macam tu je. Okey, seterusnya kita tengok pula pada perkara yang makruh ketika berwuduk. Apa yang makruh? Apa yang kita tak boleh buat ketika berwuduk? Okey. Dia bukan haram tapi perlu dielakkan ketika berwuduk. Yang pertama, makruh untuk kita bercakap. Tak boleh nak berwuduk, nak berborak-borak dengan kawan, tak boleh. Okey, yang kedua, mendahulukan yang kiri. Kita sepatutnya mendahulukan yang kanan. Sunat mendahulukan yang kanan dahulu.
Okey, yang ketiga, berlebihan menggunakan air. Yang ni membazir air, tak boleh ya. Time berwuduk gunakan air sebaik mungkin, tak boleh membazir. Okey. Kita tengok pula yang keempat, mengelap air wuduk pada anggota wuduk. Tak boleh mengelap. Biarkan air wuduk tu kering dengan sendiri. Dan yang terakhir, membasuh anggota wuduk 2 atau melebihi 3 kali. Tak boleh. Kalau kita nak buat yang sunat, buat yang 3. Jangan buat 2 atau lebih 3 kali sampai 10-20 kali basuh tangan. Tak boleh. Kena buat yang wajib ataupun yang sunat sahaja. Tak boleh lebih. Okey. Selesai untuk perkara yang makruh. Kita tengok pula apa yang membatalkan wuduk. Dari siap kita wuduk ni, apa yang boleh buat wuduk kita batal. Okey, yang pertama, keluar sesuatu benda sama ada daripada kubul ataupun dubur. Contohnya seperti kentut. Yes, keluar angin. Ia boleh membuatkan wuduk kita batal. Lagi contohnya membuang air kecil, buang air besar, ia boleh membatalkan wuduk. Okey, seterusnya yang kedua, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Bila dah ambil wuduk ni, tersentuh pula kawan perempuan, dah batal wuduk, kena ambil semula. Okey, faham? Okey, tengok pula nombor 3. Tidur yang tidak tetap punggung. Okey, bila kita dah ambil wuduk, lepas tu kita tertidur sekejap, lepas tu tak tetap punggung sengit-sengit sikit, tak boleh. Ia boleh membatalkan wuduk. Okey, tengok pula nombor 4. Hilang akal sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Okey, apabila hilang akal semua ni, ia boleh menyebabkan batalnya wuduk. Pitam macam orang pengsan macam tu kan, boleh membatalkan wuduk dia. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, ia boleh membatalkan wuduk juga. Faham? Okey, itu saja. Okey, untuk melihat kefahaman semua, Ustazah nak semua buat latihan dalam modul yang telah diberikan pada hari Isnin hari tu, modul tentang wuduk ni. Okey, siapa dah siap boleh hantar dalam grup WhatsApp tahun 2. Okey, itu saja daripada Ustazah. Minta maaf atas salah silap Ustazah. Sama-sama kita jadi yang terbaik. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.